mampu. Beli susu tahu, suruh bikin susu belum tentu boleh buat. Berapa susu, berapa air, aku pun tak tahulah. Rupanya dia tahu beli aja. Tapi tak apa, itu pun bagus juga. Cuma bapak kalau tak dapat nak menjaga macam isteri kita jaga, tuan-tuan dapat mendodoikan pun bagus. Mungkin itu yang agak senang. Dodoi ni makna nak ditidurkan. Dia rupa saya buat kajian baru-baru ni, dodoi ni orang putih panggil lullaby, 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 lullaby. Labi-labi apa? Lullaby. Rupanya seluruh tamadun di dunia ada dia punya lullabies dia. Dia ada lagu dodoi anak, semua. Dulu orang tua-tua kita, dia nak tidurkan anak, dia akan dodoikan, bukan saja tujuan untuk tidur, tapi nak didik. Sebab itu kalau tuan-tuan, kita orang lelaki mungkin banyak selalu dengar radio apa semua, dodoikan anak dengan lagu yang boleh mendidik. Lagu kena lembut, jangan pasang Oppa Gangnam Style, Oppa Gangnam Style, Oppa Gangnam Style, tak tidur dia. Awak ke mana, ke mana, awak ke mana, ke mana, awak ke mana, ke mana, ke mana, awak ke mana, ke mana, ke mana, ke mana. Bulat mata anak kita bila aku tak tidur. Dia mesti lagu yang sesuai. Dia dodoi ni seluruh tamadun sama saja lagu dia. Semua lembut saja. Tapi rupa-rupanya kita punya Nusantara punya orang Melayu punya lullabies lebih sedap daripada orang putih. Sebab saya dapati orang Nusantara, orang Melayu, dia punya lagu dodoi lembut, dia punya bahasa dan juga ceritanya. Suri ram ram, suri ram ram ram, suri ram yang manis. Sedap lagunya. Gelang si paku, gelang, gelang, bangun budak tu. Pulang, marilah pulang. Lagu dia sedap. Buai, laju, laju. Kalau mak biasanya selawat, la ilaha, gitulah. Tapi orang putih, lagu mereka, lullabies mereka, semuanya bersifat ganas. Semuanya bersifat accident. Tak perasan ya? Rock-a-bye baby on the treetop, when the wind blow the cradle we rock. Semua cerita baby buai patah terjun menerap. Semua cerita itu. Kita pun nyanyilah rock-a-bye baby. Rupanya mak zaman orang putih kena paksa. Dia sakit hati sangat, dia nyanyi lagu kau matilah cepat. Semua mati cepat. Tuan-tuan balik kajilah balik. Memang semua lagu orang putih ganas. Lagu London Bridge. London Bridge is falling down, falling down. La ilaha illallah. Kita orang kita pernah ke nyanyi lagu jambatan kita runtuh. Dia nyanyi. Selat Teberau ke apa pernah buat lagu runtuh jambatan di Johor ke tak pernah. Tak sanggup kita nak mendoakan. Second link runtuh, second link runtuh, kita tak sanggup. Orang putih dia tergamak. Artinya dia punya lagu kasar. Orang kita sangat lembut. Memang lembut-lembut lagunya itu ya. Kalau lagu-lagu yang Piramli lagu dulu, lelapkanlah mata, jangan bimbang, ayah nyanyikan, aduhai sayang. Sedap lagu-lagunya kan. Anakku Zazali, itu lagu mati bini ya. Lagu bini mati, lagu tu je lah. Jadinya ada ini cerita dodoi lah. Silap-silap. Kita ulang balik pada anak soleh. Kan jadi cerita dodoi panjang lagi. Lain tahun kita buatlah tajuk dodoi ni. Saya sebab baru buat research, itu yang suka cerita tu. Teruk betul orang putih ya. Balik kepada anak soleh. Soalnya malam ini, bagaimanakah kita nak tahu kita ini anak soleh ataupun tidak? Setelah saya terangkan di awal tadi, anak soleh ni bukan anak yang kerjanya ibadah, duduk masjid, semayang sunat, puasa, selawat, marhaban, berzanji. Bukan itu sahaja, tapi dia mesti taat kepada mak bapak. Soalnya how? Bagaimanakah kita nak tahu anak ini anak soleh? Dan bagaimana kita nak tahu kita ni anak soleh? Imam Abu Lais As-Samarqandi, dia ada karang satu kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Bagus kitab ini kalau dapat diajar di masjid. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, iaitu maksudnya peringatan bagi orang yang lupa,
Dia buat satu bab lil walidaini ala walada asyrata hukuk. Seorang anak kalau dia nak jadi anak soleh, dia mesti buat 10 tanggungjawab. Saya kira dalam pertemuan malam ni tak dapat semualah kita bincangkan, namun satu ataupun dua daripadanya boleh kita huraikan mudah-mudahan. Yang pertama sekali kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, tanda anak saleh at-ta'amu inihtaja. Apa artinya? Dia mesti menyuapkan maknya makan. Mari tanya pada malam ini. Kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni anak soleh atau tidak, tuan-tuan pernah suap mak tuan-tuan makan? Kalau tak pernah, belum lagi soleh. Jadi saya kira kalau yang belum, sementara mak kita masih hidup, suapkanlah mak makan. Habis syarahan ni kan, kita semayang isyak, terus balik. Singgah rumah mak sekejap, ketuk pintu. Mak ada roti tak kat dapur? Lupa nak beli makanan, cari roti. Mak memang sini, suap. Kau ni apa hal menyuap ni? Bawa balik ceramah mak. Mau jadi anak soleh. Suapkan mak makan. Suapkan. Siapa yang ada mak, suapkan. Kenapa menyuapkan mak ini sebahagian daripada anak soleh? Sebagai membalas jasa mak menyuapkan kita makan masa kecil. Susu mak kita tak mampu kita bayar dengan gaji kita sekarang. Dia membesarkan kita dengan susu itulah. Kiri kanan. Kita dah macam Spiderman dah ngisap susu. Ikut belakang, turun kepala, kaki atas. Macam Spiderman ngisap susu badan dengan mak kita. Setitis pun kita tak boleh nak balas lagi. Jadi salah satu cara nak balas, kita beri makan pula pada mak kita. Jangan bagi susu pula pada mak kita. Puan-puan di belakang bagi susu pula mak. Mak ni balasan tu, tak perlu. Suapkan mak makan. Ada kisah terkenal Nabi Musa AS bermunajat di Gunung Sinai. Dia berdoa kepada Allah, dia bercakap dengan Tuhan. Musa kan dia boleh berdialog dengan Tuhan. Tuhan, aku ni ada permintaan. Boleh tak tunjukkan siapa aku punya kawan dalam surga? Aku nak kenal sangat siapa kawan aku. Tuhan pun beritahu pada Musa pergi tempat sekian. Dia berikan koordinat GPS dia apa semua. Musa pun pergilah cari mamat ini. Jumpalah dia di ujung kampung. Dia orang yang jual daging. Setengah riwayat kata jual daging. Dia pun jumpa, kenalkan diri. Pemuda ni terkejut. Nabi Musa nak baik dengan saya. Ya, boleh saya pergi rumah ente? Boleh. Ahlan wa sahlan. Dia pun ajak pergi rumah dia lah. Nabi Musa tengok di rumah dia biasa saja. Tapi dia heran kenapa mamat ini daripada bilik ke dapur. Apa dia buat? Rupanya bila dia intai, pemuda ini dia masuk ke dalam rumah, dia masak daging, buat sup, dan dia masuk ke bilik. Dalam itu dia menyuap maknya makan. Setengah kitab menyebut maknya itu khinzir, babi. Mak bapaknya disumpah menjadi khinzir. Anaknya terselamat. Walaupun maknya disumpah begitu, dia masih cium-cium lagi maknya. Mak makan mak, disuapkan mak dia. Dan maknya walau disumpah masih boleh bercakap seperti kita. Lalu maknya pun setiap kali disuapkan, maknya berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Tuhan, jadikanlah anak aku ini teman Nabi Musa dalam surga. Budak muda ini marah mak dia. Mak, kalau doa pun agak-agak lah mak. Takkan nak minta surga saya dengan Nabi Musa. Minta masuk surga cukup lah. Tak payahlah minta duduk dengan Nabi Musa. Barulah Nabi Musa faham kenapa orang ini jadi kawan di dalam surga. Rupanya disuap mak dia makan. Jadi kepada anak-anak yang sekalian yang masih ada mak, suaplah mak kita makan. Suaplah sementara dia hidup. Jangan dia dah mati esok baru kita tergeh-geh mengantar nasi ambeng lah macam-macam ke mak kita. Itu dah tak guna lagi dah. Yang kedua kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, al-khidmatu izihtaja. Memberi khidmat di saat khidmat kita diperlukan. Mak telefon minta balik, terus dia balik. Mak telefon suruh pergi kedai, terus dia pergi kedai. Macam sekarang kalau katalah mak kita hantar mesej, Kang balik Kang singgah beli roti gardenia dengan kaya satu. Tuan-tuan kena belikan walaupun cari keliling Singapura pun carilah. Kebetulan roti semua habis ke macam mana, carikan juga sebab mak kita meminta khidmat ketika itu. Saya pernah jumpa ada seorang ulama tuan-tuan di Kuala Lumpur. Dia ni ada orang somebody lah dalam Persatuan Ulama Malaysia. Masya Allah, dia punya akhlak dengan mak dia tak ada orang boleh challenge.
Satu hari nak mesyuarat. Mesyuarat tu meeting yang penting. Orang datuk-datuk ni kalau nak mesyuarat meeting susah, dia orang tarikh selalu sibuk. So kita dapat cari satu tarikh yang ngam, semua orang boleh datang. Dia chair mesyuarat. Dia baru duduk, taruh telefon, dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baru nak mula meeting. Tiba-tiba handphone dia bunyi. Kring 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 kring, dia pun tengok. Dia pun terus angkat. Waalaikumsalam. Ya mak. Nak balik lah ni. Tengah-tengah siap-siap. Okey, pun salam. Letak telefon. Tuan-tuan, saya minta maaf. Mak saya tanya bila nak balik. Saya jawab nak balik ni. Minta maaf, mesyuarat tangguh lain kali. Mak dia telefon bukannya nak suruh balik pun. Mak dia hanya tanya soalan biasa saja. Lama tak balik, bila nak balik? Nak balik ni, tengah siap-siap nak balik. Padahal baru nak meeting. Saya kira kalau kita lah ya, nak meeting. Mak telefon, barangkali kita jawab. WhatsApp, meeting, WhatsApp. Kalau mak kita lah, WhatsApp. Ada ke suruh mak dia WhatsApp, huruf G dengan K pun dia tak kenal. Begini dia huruf. Sampai hati anak macam ini. Dia boleh sibuk meeting dia. WhatsApp, meeting. Kau jaga kau dah tua esok anak kau buat macam itu. Kereta rosak ke kita tak tahu, nak telefon anak jawab meeting, message. Jangan tuan-tuan. Al-khidmatu izihtaja. Anak yang soleh, mak tak ada kompromi. Meeting ke, tengah jumpa menteri ke, tengah apa ke, kena excuse lah. Minta maaf tuan-tuan, mak saya telefon. Sekejap. Ya mak, layanlah sekejap. Orang tua, layan sajalah. Ni mak yang melahirkan kita. Layan. Ya mak, tak ada apa, free. Padahal tengah meeting. Tengah free, tak ada apa. Mak nak cakap apa mak? Sihat, alhamdulillah. Kejap lagi balik, 5 minit lagi saya balik lah. Padahal kita nak meeting. Ini anak soleh betul. Taat dia betul kepada mak. Teringat saya satu kisah yang dicatatkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada satu kisah seorang sahabat bernama Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Uwais Al-Qarni adalah satu-satunya sahabat Nabi yang kata sebahagian ulama sahabat yang tak pernah tengok muka Nabi. Ada setengah orang kata dia bukan sahabat, tapi dia hidup zaman Nabi. Cuma dia tak dapat tengok muka Nabi. Apa sebab dia tak dapat tengok? Sebab mak dia. Satu hari dia cakap dengan mak dia. Dia ni duduk kat Yaman. Dia cakap pada mak dia, "Mak, aku nak ke Madinah lah mak. Aku dah masuk Islam, kita dah masuk Islam. Aku ingat nak pergi Madinah nak belajar agama dengan Nabi. Mak izin kalau mak ya." Apa mak dia jawab? "Wais, mak ni dah tua. Kau jaga mak cukup lah." Okey, dia pun jagalah mak dia, jaga mak dia. Tahun kedua dia tanya, "Mak, boleh tak aku nak pergi Madinah? Aku nak pergi belajar lah mak dengan Nabi, belajar agama." Mak dia kata, "Mak dah makin tua. Siapa nak tolong mak? Nak pergi post office, bayar api, bayar air, bayar apa semua. Siapa nak tolong beli gula, ambil ubat, ambil appointment doktor? Siapa nak tolong mak?" Okey, dia tak pergi lagi. Tahun ketiga dia pun slow talk lah. "Mak, boleh tak aku nak pergi Madinah mak?" Mak dengan hati perasaan seorang mak. "Yalah mak diizinkan. Cuma mak rasa mak ni tak tahan duduk seorang-seorang. Boleh tak mak ikut sekali?" Uwais bila mak dia kata nak ikut, mak nak ikut, beres mak, memang seronok dengan mak dapat ikut. Ini anak soleh. Anak kita, dia nak pergi jalan, kita nak ikut. Wah, terus tarik muka. Dia tak suka mak dengan bapak dia ikut. Sebab dia malu bapak dengan mak dia tak handsome agaknya, bukan? Dia ingat kita tak handsome dengan masa muda. Kita masa muda macam dia lah handsome. Dah tua esok kau muka aku lah kau main-main. Ada anak begitu, bila pergi USS jauh jalan dengan kita. Kalau nak selfie pun ini tak apa nampak muka. Jangan wahai anak-anak sekalian. Uwais Al-Qarni, mak nak pergi happy. Okey, jom pergi Madinah. Dalam perjalanan dari Yaman ke Mekah, Mekah ke Madinah. Daripada Mekah nak menuju ke Madinah, tengah jalan kenderaan mereka ini ada setengah kata hilang, ada setengah kata mati. Akhirnya tak ada tunggangan. Maka dua beranak ni tadi jalan kaki ke Madinah, 498 km. Suku perjalanan maknya tak larat, dah tua, agak umur dah 80 agaknya, jalan padang pasir. Mak dia tak larat, dia dukung mak dia. Dia pikul mak, gendong mak dia jalan. Sampai tengah jalan mak dia tak larat, akhirnya meninggal dunia tengah jalan.
Dia punyalah sedih, dia kebumikan mak dia. Akhirnya dia merantau seorang ke Madinah. Menangis ni. Sampai di Madinah, dia pun tanya orang ramai, mana rumah Nabi, saya nak jumpa dengan Nabi. Semua orang pandang dia atas bawah, atas bawah, atas bawah. Dia harap semua pandang saya. Awak ni tak tahu cerita? Apa cerita? Rasulullah dah wafat. Menangis pula. Menangis ya Rasulullah. Saya planning 3 tahun mau jumpa Tuan. Dah elok dah plan mak saya pula buat perangai tengah jalan meninggal apa semua ya Rasulullah. Saya tak dapat dah jumpa Tuan, galaknya. Perasaan dia galak. Menangis Uwais Al-Qarni. Dalam kalam kabut datanglah 2 orang sahabat Nabi, iaitu Omar dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Dia tanya, ini apa kecoh-kecoh ini? Maka sahabat pun kata, ya Omar, ya Ali, ada satu mamat datang dari jauh. Dia nak jumpa Nabi. Dia tak tahu Nabi dah wafat. Meraung dia, wahai Omar. Omar kata, siapa nama dia? Tak tahulah, namanya kata nama Uwais. Uwais? Omar pun tanya, kamu ni Uwais Al-Qarni? Ya, saya Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais, doakan kepada saya. Doakan kepada semua orang agar Allah ampunkan dosa kami. Uwais dalam keadaan menyapu air matanya. Tuan, nak minta doa pun nak agak-agak lah Tuan. Saya bukan ustaz. Saya baru nak start. Baru nak sampai Madinah nak belajar. Lagi mau doa, tak boleh Tuan. Saya baru nak mula belajar. Minta dengan sahabat Abu Bakar ada, Uzaifah Al-Yamani ada. Abang minta dengan saya Tuan. Maka ketika itu kata Omar, dia pernah mendengar Nabi bersabda, ya Omar, ya Ali, iza laqaitum Uwais Al-Qarni fatlubu ilaihi an yastaghfir lakuma fa innahu mujabud du'a. Wahai Omar, wahai Ali, satu hari nanti kalau kamu berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa daripada dia, kerana doanya sangat dimakbulkan oleh Allah. Hadis ini hadis sahih yang dirakamkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Fadailul Sahabah min Fadail Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Wahai Uwais, wahai Ali, wahai Omar, kalau kamu jumpa dia, minta dia doa sebab doanya sangat dimakbulkan. Maka kata Omar, wahai Uwais, kamu tidak terkenal di kalangan penduduk dunia, tapi nama kamu sangat harum di langit. Kenapa? Sebab kamu setia berkhidmat kepada ibumu. Jadi kepada masing-masing di sini, wahai anak-anak yang nak jadi anak soleh, khidmatlah kepada mak kita. Walaupun tahu kita menahan sabar, kalau mak kita ni dah berumur 80, 90, pikirannya pun dah lain, dah nyanyuk, dah apa. Kadang-kadang kita menjaganya di hospital, adik-beradik lain tak jaga, kita seorang saja yang jaga. Nak kata sibuk, kita pun sibuk. Tapi abang kita, kakak kita tak tahulah apa kena penyakit, the process of shaitanization agaknya. Tak nak jaga mak kita lah, yang kita pun bukan senang. Tapi ialah cari masa balik office hingga hospital, suapkan mak makan. Mak pula kadang anak yang jaga tu lah paling sedap sekali, dia maki, dia marah, dia hamunnya. Kau ni tak geti-geti, nyok aku makan. Malu kita ya. Suap lagi, kadang dia ludah. Datang nurse sekarang dia marah. Kita depan nurse, ni anak saya ni, bodoh ni, suap makan tak pandai. Suruh dia balik. Adik-adik yang lain tak datang, tak ada, kena marah. Balik-balik kita kena marah. Ada yang tanya, Ustaz, saya ni anak derhaka ke Ustaz? Apasal pula? Mak saya hari maki saya. Apasal? Dia sakit, saya jaga dia. Adik-adik lain tak jaga, seronok lah dia orang tak kena maki. Asyik saya je kena maki. Sabar. Bila dibawakan cerita Uwais Al-Qarni, dibawakan cerita seorang pemuda Bani Israel suap maknya yang makan, lega perasaan. Saya solehah ke Ustaz? Ya solehah, insya-Allah, sebab berbakti kepada ibu. To be good and dutiful to your parent. Ini anak-anak yang solehah. Abang kita walaupun balik haji 4 kali, pergi Mekah umrah tiap-tiap tahun, mundar-mandir Mekah Madinah, pergi macam-macam lah program ilmu, tapi mak sakit tak pernah jaga. Abangmu bukan anak saleh, itu anak salah. Kakakmu memang hebat, ustazah yang hebat, pidato berapi-api. Mak sakit, adiknya yang jaga, dia tak pernah datang. Itu bukan anak solehah, itu anak salah lehat. Tapi kamu walaupun bukan ustazah, kamu jaga mak, suap dia makan, mak ludah muka kamu lah, maki-maki macam-macam. Tapi kamu sabar berbakti, percayalah,
Bariru abna'akum tabarrukum, bariru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbuat baiklah kepada ibu bapamu, nescaya anakmu akan buat baik kepada kamu. Hari ini kamu baik kepada mak, nanti kamu tua, anak kamu akan jaga kamu sebagaimana kamu jaga mak kamu sekarang. Dan yang ketiga, yang terakhirlah, tak dapat kita nak terangkan ke 10-10 kerana masa tak mengizinkan. Kalau ingin menjadi anak yang saleh, al-ijabatu inda'a. Kalau mak panggil, jawablah segera. Mak panggil, terus jawab. Mak telefon, angkat. Jangan nak WhatsApp, jangan. Mak telefon, terus jawab. Kalau dia panggil, Aziz, nama kita sebagai contoh. Ya mak, terus jawab. Jangan tunggu 3 kali dia panggil. Aziz, ya mak, 3 kali. Ini anak salah, bukan anak soleh. Anak soleh, mak panggil, ya mak, terus saja menjawab panggilan mak dia. Saya nak tinggalkan tuan-tuan dengan satu kisah dalam ada satu hadis. Nabi kita pernah menceritakan tentang kisah Juraij. Juraij ini dicatatkan kisahnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang mana Nabi bercerita ada pemuda Bani Israel namanya Juraij. Dia ini soleh, rajin ibadah, taat kepada mak. Tiap-tiap hari dia ibadah. Satu hari mak dia panggil Juraij. Juraij sedang ibadat dalam surau. Mak dia di rumah panggil, Juraij, oh Juraij. Juraij ketika itu sedang solat. Jadi Nabi cerita bila dia solat, dia tak sahut panggilan mak dia. Mak dia panggil lagi, Juraij, oh Juraij. Juraij ketika itu sedang solat. Dia pun confused. Dia tanya, nak jawab mak ke nak teruskan semayang? Ummi am solati, ummi am solati. Mak ke semayang, mak ke semayang. Dia buat keputusan, tamatkan dulu semayang, nanti aku jawablah panggilan dia. Dia tangguhkan panggilan aja. Mak dia panggil lagi kali yang ketiga, Juraij, oh Juraij. Juraij teruskan solat. Maka dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi kata ibunya berdoa, Allahumma la yamutu Juraijun hatta yanzura fi wajhil mayamisi. Tuhan, anakku ini kurang ajar. Mentang-mentang dah jadi orang hebat, aku panggil tak jawab. Tolonglah Tuhan, kau jangan matikan anak aku ini selagi dia tak difitnah jumpa dengan pelacur. Hadis sahih. Ketika itu dia berdoa. Dan kata sebahagian ulama, mak dia berdoa sebegitu sebab dia tak tahu anaknya tengah semayang. Kalau dia tahu anaknya semayang, dia tak akan minta doa seteruk itu. Kalau dia tahu, mesti dia kata tengah semayang, tak apalah, aku tak, tunggulah dia habis semayang. Jadi kepada adik-adik bayangkan, Juraij tengah semayang pun maknya panggil 3 kali tak jawab, dah berdosa. Kita bukan tengah semayang, mak panggil tengah main PlayStation, main pipa, nak gol dah ni, mak panggil, abang, tak jawab, 6 kali orang tu panggil, abang, dia panggil. Bayangkanlah, ini Juraij sedang solat, bukan main PlayStation, bukan main PSP, tengah solat. Tapi Allah uji dia. Juraij digoda oleh seorang pelacur. Nabi ringkaskan cerita, Juraij ini adalah satu hari orang dah terlampau dengki dengan dia. Sekumpulan orang ni hantar satu orang perempuan pelacur, mayamis, hantar pelacur. Pelacur ini dibayar. Okey, kami bayar awak, upah awak pergi zina dengan Juraij. Lepas zina, mengandung. Tunggu sampai cukup masa bersalin, awak kena mengaku tu anak Juraij. Boleh buat? Boleh. Okey, kita bayar awak cara profesional, kita bayar deposit dulu 50%. Siap beranak, baru dia punya baki kita bayar. Setuju? Okey, setuju. Profesional, buat agreement. Sign, ambil 50% dulu. Perempuan ini profesional. Dia pergi goda Juraij. Juraij dalam masjid sedang ibadah tengah malam, perempuan ni datang. Dia goda Juraij, dia joget depan Juraij. Juraij ni iman kuat. Dia boleh tepis, kak, pergilah balik. Saya nak ibadah, kak. Nabi cerita perempuan ni goda sampai peringkat hatta uryanun talik, sehingga tidak ada sehelai benang pun pada badan dia. Dia bertelanjang dalam masjid.
Juraij ini iman dia kuat betul lah. Dia suruh kakak tu balik. Kak, baliklah kak. Kakak buatlah apa pun, saya tak akan tergoda kak. Perempuan yang marah, kamu ni jenis apa ha? Saya ni profesional tahu. Peringkat antarabangsa punya orang cari saya. Saya goda orang, sekejap je orang dah nak kat saya. Awak ni dah macam ini pun awak tak nak lagi. Kak, saya nak ibadah kak. Kak balik sajalah. Perempuan ni kecewa. Tapi dia profesional. Dia tak dapat job tu tak selesai, tak apa. Dia cari di hujung kampung ada satu pengembala kambing. Sebab duit dah ambil, kerja kena selesaikan. Dia zina dengan pengembala kambing. Dengan Juraij tak dapat, dia zina dengan orang lain. Pengembala kambing tu tak payah buka baju lah. Dia kenyit mata pun terus zina je lah. Itu tak payah goda lebih-lebih lah. Lepas zina mengandung, bila sudah hamil, perut dah besar, dia pergi tengah pasar, buat announcement. Tuan-tuan, kenal dengan Al-Fadil Ustaz Juraij? Kenal. Baik tak orangnya? Baik. Inilah baik ni ha. Dalam perut ni dia lah punya kerja ni ha. Semua orang dah terkejut. Wah, rupanya ini telunjuk lurus, kelingking berkait. Ini Ustaz Temberang punya Ustaz ini. Dia jahat rupanya. Akhirnya ditangkap Juraij, bawa pengadilan. Ini cerita tuan-tuan, Nabi cerita ni. Kemudian bila ditangkap, bawa mahkamah. Juraij pun dituduh kerana berzina. Juraij kata, saya tak pernah zina. Perempuan ni datang goda saya tak layan dia pun. Hakim kata, awak tak boleh dakwa nafikan begitu saja, kena ada bukti. Ini sekarang dia sudah mengandung. Dia ada bukti, kamu tak ada bukti. Kata Juraij beginilah. Tuan-tuan kenal saya tak pernah buat kerja macam ini. Tolong bagi saya peluang sampai perempuan ni bersalin. Saya akan buktikan itu anak bukan anak saya. Setuju? Setelah bincang juri, okey setuju, kita tunggu dia beranak. Takdirnya bila perempuan ini beranak, dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi sebutkan, bila keluar saja baby, budak itu diambil oleh Juraij dan ditekan perutnya, antara perut dengan dada. Ya gulam, qul man abak. Budak, siapa bapak engkau? Juraij boleh tanya. Baby baru lahir. Budak itu pun menjawab, Abi ra'iyatul ghanam. Bapak saya pengembala kambing. Terkejut semua orang. Baby itu boleh bercakap. Itu yang Nabi kata kepada para sahabat, lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Tidak bercakap baby ini kecuali 3 saja dalam dunia ini. Pertama kata Nabi, Isa alaihissalam. Nabi Isa bercakap masa kecil. Yang ketiga, wa kana fi bani Israil rajulun yuqalu lahu Juraij. Juraij. Bukan anak Juraij, anak pelacur. Tapi Juraij kasih dia bercakap. Yang ketiga, wa kanat imra'atun turdi'u ibna'aha min bani Israil. Ini cerita ni tak sempat, lain tahun kita cerita. Satu orang Nabi cerita, perempuan Bani Israel, dia dukung dia punya anak baby. Tiba-tiba lalu satu orang handsome. Orang ni memang handsome betul lah. Mak dia bila tengok budak orang lelaki ni handsome, oh handsomenya orang ni, minta-minta lah anak aku dah besar nanti handsome macam orang ini. Anak dia pusing kepala pandang mak. Mak, ini orang perompak besar mak. Mak jangan doa saya jadi macam dia. Nganga mak dia. Boleh bercakap. Kenapa budak ni boleh bercakap? Ini bersambung akan datang lah. Sebab ni cerita Juraij saja. Baik, cerita ini saya nak cerita. Kenapa Juraij dipitnah sampai begitu? Sebab tak sahut panggilan mak saja. Jadi tolong tuan-tuan, mak kita punya panggilan jangan pandang enteng. Lepas ini masing-masing punya smartphone, untuk mak kita dia punya ringtone buat special. Kalau isteri kita buat special, mak kita double special. Mungkin mak kita lagu yang best lagi, yang lebih mudah didengar. Sebab mungkin telefon ringtone orang lain kadang tak dengar.